Hello, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan tindak balas penyesaran logam daripada larutan garamnya. Penyesaran logam dilakukan dengan meletakkan satu logam ke dalam larutan garam logam yang lain. Jadi, logam yang lebih elektropositif berupaya menyesarkan logam yang kurang elektropositif daripada larutan garamnya. Okey, kita lihat contohnya. Di sini saya ada sekeping zinc dan dimasukkan ke dalam tabung uji yang berisi larutan kuprum 2 nitrat. Larutan kuprum 2 nitrat ni berwarna biru. Jadi kita masukkan sekeping zinc, kepingan zinc. Jadi kita akan perhatikan apa? Warna biru larutan kuprum 2 nitrat semakin pudar. Kenapa kita dapat pemerhatian begini? Ni inference-nya. Inference ni ialah sebab kenapa pemerhatian macam tu. Jadi penerangannya ialah kerana kepekatan ion kuprum 2 semakin berkurang. Okey. Dan kita akan nampak juga pepejal perang terenak. Okey, yang pepejal perang tu ialah pepejal kuprum. So, pepejal kuprum terbentuk. Kita juga boleh menyatakan bahawa ion kuprum 2 menerima 2 elektron membentuk atom kuprum atau ion kuprum 2 diturunkan. Kemudian kita akan nampak kepingan zinc ni semakin nipis. Inference-nya kerana atom zinc mengion dan membentuk ion zinc. Atau kita boleh juga nyatakan atom zinc membebaskan 2 elektron bagi membentuk ion zinc, atau boleh sebut juga zinc dioksidakan. Okey, kita lihat setengah persamaan bagi tindak balas tadi. Kita masukkan kepingan zinc ke dalam larutan kuprum 2 nitrat. So, apa yang berlaku ialah zinc akan mengion. Ini setengah persamaannya. Atom zinc mendermakan 2 elektron. Membentuk ion zinc. Setengah persamaan ni dibaca atom zinc mendermakan 2 elektron membentuk ion zinc. Ini bukan ion zinc menerima elektron tu. Atom zinc menderma 2 elektron. Kepada siapa dia derma ni? Kepada ion kuprum 2. Ion kuprum 2 ni ialah ion yang ada dalam larutan kuprum 2 nitrat. Okey, jadi ion kuprum 2 menerima 2 elektron tu dan membentuk atom kuprum. Sebab itulah pemerhatian kita nampak pepejal perang terenak. Sebab pepejal perang tu ialah atom kuprum. Kuprum terbentuk. Jadi persamaan ion kita combine dua setengah persamaan ni. Okey, dan dua setengah persamaan ni bilangan elektron dia sama banyak. Jadi kita terus salin sahaja persamaan ion tu. Zinc dan ion kuprum sebelum arrow. Selepas arrow ada zinc, ion zinc dan kuprum. Okey, ini dipanggil persamaan ion. Persamaan kimia, ini zinc bertindak balas dengan kuprum 2 nitrat menghasilkan zinc nitrat dan kuprum. Tengok perbezaan. Kita ada beberapa jenis persamaan. Ada setengah persamaan, ada persamaan ion dan persamaan kimia. Okey, kita lihat semula apakah yang dimaksudkan dengan keelektropositifan. Keelektropositifan ialah kecenderungan atom untuk membebaskan elektron membentuk cation. Biasanya logam lah. Atom logam membebaskan elektron membentuk cation. Okey, manakala siri elektrokimia ialah satu siri logam yang disusun mengikut tertib keupayaan elektrod piawai. E0 dari paling negatif kepada paling positif. Okey, kita akan lihat ni sekejap lagi. Logam yang lebih elektropositif, maksudnya logam yang kecenderungan membebaskan elektronnya yang lebih tinggi, merupakan ejen penurunan yang kuat kerana nilai E0-nya lebih negatif. Dan logam lebih elektropositif ni lebih mudah melepaskan elektron. Okey, ini ialah siri elektrokimia. Seperti yang kita dah lihat tadi. Siri elektrokimia ialah satu siri logam yang disusun mengikut tertib keupayaan elektrod piawai.
dari E0 yang paling negatif kepada E0 yang paling positif. Okey. So ni nampak kalium berada paling atas kerana nilai E0-nya paling negatif. Okey. Dan argentum berada paling bawah kerana nilai E0-nya yang paling positif. Okey. So kita lihat ni logam yang lebih elektropositif. Apa maksud elektropositif tadi? Atom yang lebih mudah melepaskan elektronnya membentuk ion positif, cation. Berada pada kedudukan yang lebih tinggi dalam siri elektrokimia. Okey, kalau kita tulis setengah persamaan, kalau kita ada logam kalium, atom kalium akan mendermakan elektronnya. Okey, jadi kalau dibandingkan atom kalium dengan atom argentum, argentum pun logam pun argentum pun nak derma elektronnya. Tetapi atom kalium lebih mudah mendermakan elektron berbanding dengan atom argentum. Jadi atom kalium lebih elektropositif, jadi kalium akan berada lebih atas dalam siri elektrokimia. Okey, yang kedua, tindak balas yang berlaku melibatkan pemindahan elektron. Okey, sekejap saya padam ni. Okey, tindak balas yang berlaku melibatkan pemindahan elektron daripada atom logam. Okey, katalah kita ada dua atom logam sekarang ni. Okey, seperti yang tadilah kalaulah kita ada seperti contoh yang mula saya tunjuk tadi, zinc, atom logam akan mendermakan elektron membentuk ion zinc. Jadi derma kepada siapa? Dalam tu ada larutan kuprum 2 nitrat. Jadi ada ion kuprum 2. Jadi ion kuprum 2 atom zinc menderma elektron kepada ion kuprum 2. Okey, membentuk atom kuprum. Okey, jadi tindak balas yang berlaku melibatkan pemindahan elektron daripada atom logam kepada ion logam. Ni maksudnya. Kemudian, okey, semakin elektropositif suatu logam, semakin mudah atom logam tu mendermakan atau melepaskan elektron. Okey, jadi macam kes ni tadi, atom zinc lebih mudah mendermakan elektron. Okey, lagi atas lagi mudah menderma elektron. Logam yang berada di bahagian atas dalam siri elektrokimia merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Okey, katalah kita ada zinc tadi. Zinc berada lebih atas. So, zinc akan mendermakan 2 elektron. Nampak? Zinc mengalami proses apa ni? Nombor peoksidaan kosong kepada positif 2. Meningkat dan mendermakan elektron. Ini ialah proses pengoksidaan. Jadi, zinc ialah ejen penurunan. Okey, jadi logam yang berada lebih atas merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu ion logam dalam siri elektrokimia, semakin mudah ion logam itu menerima elektron. Jadi, ion logam yang berada di bahagian bawah merupakan ejen pengoksidaan yang lebih kuat. Terima elektron mengalami penurunan, jadi itu ialah ejen pengoksidaan. Okey, so kalau kita bandingkan bagaimana nak mengetahui sama ada sesuatu logam atau ion logam mengalami tindak balas peoksidaan atau penurunan, kita lihat berdasarkan ni. Okey, cuba tengok setengah persamaan dulu. Nampak setengah persamaan. Ini adalah atom logam. Atom logam mendermakan elektron. Mendermakan elektron ni menunjukkan tindak balas pengoksidaan. Tindak balas pengoksidaan. Okey, jadi dia ialah ejen penurunan. Kenapa logam A menjadi mengalami peoksidaan? Kerana nilai E0-nya yang lebih negatif. Nilai E0 yang lebih negatif. Lebih negatif maksud kedudukannya lebih atas. Jadi logam melepaskan elektronnya.
Dan pemerhatian kita akan nampak jadi ion kan. Jadi logam semakin nipis. Manakala ion logam, apa yang berlaku ialah ion logam ni setengah persamaan ni menerima elektron. Menerima elektron menunjukkan tindak balas penurunan berlaku dan dia ialah ejen pengoksidaan. Kenapa ion logam mengalami tindak balas penurunan? Ini adalah disebabkan oleh nilai E0-nya yang lebih positif. Okey, so kena rujuklah siri elektrokimia tadi nak tahu nilai E0 yang mana lebih positif, lebih negatif. Jadi ion logam menerima elektron. Tindak balas penurunan. Jadi ion logam ialah ejen pengoksidaan. Jadi pemerhatian kita akan nampak perubahan warna larutan. Kalau larutan tu ada warna lah seperti kuprum 2. Ion kuprum 2 ada warna. Ada larutan yang tak ada warna tanpa warna. Okey pepejal berwarna. Pepejal berwarna ni kalau kuprum warna perak, kalau logam lain kebanyakannya berwarna kelabu. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih.